Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saya kepada semua yang hadir pada hari ini dan menjemput saya daripada Presiden Persatuan Peniaga Bumi Putih Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menyampaikan sedikit permasalahan yang berlaku di Kuala Lumpur hari ini. Yang berhormat, saya ingin tertarik perhatian Yang Berhormat tadi mengenai dengan soal masyarakat penjaja, peniaga kecil, sukar ataupun tak ada rumah, tak mampu nak beli hari ini. Sebenarnya mungkin ada satu sistem yang boleh kita nyatakan di mana kita telah pun bersedia untuk membantu kepada masyarakat ini, supaya mereka ada statement, akaun bank dan sebagainya, untuk mereka meyakinkan kepada pihak bank untuk membeli harta di dalam Kuala Lumpur. Ini yang pertama. Terima kasih. Yang keduanya, dalam soal untuk kita nak mempertikaikan ekonomi masyarakat penjaja di Kuala Lumpur hari ini, kita juga sedia maklum masyarakat penjaja hari ini menghadapi persaingan dengan keadaan gedung yang besar, mereka berniaga di tepi jalan, masih lagi di dalam suasana yang tidak selesa, dengan tekanan masyarakat warga asing yang bersaing dengan mereka. Jadi ini menjadi satu isu utama yang perlu kita selesaikan dalam soal untuk kita mempertikaikan ekonomi masyarakat penjaja ini. Mesti. Apa yang saya ingin menyatakan bahawasanya kita nak supaya di Kuala Lumpur ini kita tak ada warga asing terlibat di sektor penjaja. Kalau kita nak memastikan warga tempatan, masyarakat penjaja, peniaga subur, mampu memiliki harta dan sebagainya, kita kena jaga yang ini. Mesti. Kerana ini adalah merupakan masyarakat golongan B40. Selepas pandemik beberapa tahun, mereka tak ada modal, sukar nak bangkit semula. Tetapi hari ini alhamdulillah mereka telah pun berdikit untuk memajukan keluarga dan masyarakat ni. Kita harap supaya pihak kerajaan mengambil satu langkah dan tindakan yang drastik. Kawal warga asing ni, jangan mereka terlibat di sektor penjaja, yang di mana penjaja ini adalah merupakan satu sektor yang paling akhir untuk masyarakat kita untuk mencari makan. Ni Yang Berhormat. Jadi saya rasa cukup sekadar ini untuk saya, dan mungkin sahabat-sahabat lain akan menyampaikan soalan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Mungkin saya ambil 2-3 soalan, kemudian saya mula ulas. Assalamualaikum. Saya Dr. Syuhana Syamsuddin, Presiden Pertubuhan Reka Bentuk Bandar Malaysia, Malaysian Urban Design Association. Saya tertarik dengan tadi apa yang dikatakan mengenai kurangnya ridership dari segi pengangkutan awam, dan yang keduanya urban rejuvenation yang amat penting untuk kita menghidupkan balik semula kawasan-kawasan lama yang mana boleh dapat menyumbang kepada ekonomi dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Okey, bagi kami di Pertubuhan Reka Bentuk Bandar, kami punya concern ialah kurangnya penekanan kepada reka bentuk bandar itu di dalam perancangan pembangunan. Mana kata aspek kualiti itu tak dipertekankan kan berbandingan kuantiti. Jadi bila kita sediakan, kita sediakan laluan pejalan kaki, okey, kita memenuhi dari segi aspek kuantiti, ada disediakan, ataupun ada disediakan MRT station, ada disediakan LRT station, tapi kualiti dari segi penyediaan laluan pejalan kaki itu sendiri, kalau tidak dipertekankan, orang mungkin tak akan guna ataupun tidak selamat untuk digunakan, dan in the end dia tak akan naik pengangkutan awam. Sebab daripada macam kata last mile tu kan, last mile tu daripada bila kita berhenti daripada satu stesen pengangkutan awam, macam mana kita nak berjalan kaki kepada tempat kerja, tempat berniaga atau tempat tu, kalau India tidak direka bentuk dengan selamat, selesa dan juga menarik orang untuk berjalan kaki, orang tak akan berjalan sebab kita tak boleh paksa orang berjalan. Kalau ini semuanya actually ada kesan kepada ekonomi Kalau bandar kita, bandar especially macam KL kan, it's not walkable, bandar yang tak mudah, tak mesra untuk berjalan kaki. Jadi kita sebenarnya banyak membazir duit, bawa kereta untuk pergi menyeberang kepada seberang jalan je. Padahal kalau bandar tu direka bentuk dengan mudah jalan kaki, kita jimat tenaga dari segi minyak, lagi segi aspek kesihatan. Malaysia mempunyai penduduk yang ramai,
terlebih berat ya, atau obesity, kadar obesity ni jadi tinggi di Malaysia, overweight problem is not because orang Malaysia suka makan. Memanglah kita suka makan sebab kalau tak ada benda nak buat lagi kita akan makan. Tapi kalau kita reka bentuk bandar tu mudah untuk orang berjalan kaki, beriadah, tiap-tiap kawasan kejiranan ada tempat untuk berjalan, tak perlu pergi naik kereta untuk beli-beli barang. That in itself is actually forced exercise, yang kita paksa orang exercise, tapi at the same time disebabkan reka bentuk, cara kita reka bentuk bandar tu menyebabkan macam di Jepun, di negara-negara maju, orang memang pilih untuk berjalan kaki sebab lagi mudah jalan kaki daripada nak ambil pengangkutan. So saya haraplah Malaysia kita berubah mindset kita pembangunan jangan hanya tekan kepada kuantiti, tapi kualiti kena ada, pemantauan kena ada. Lagi satu, saya rasa untuk projek-projek yang berimpak tinggi perlu ada cost benefit analysis dibuatkan. Kita review semua projek macam itu, River of Life projek kan, ini cerita lama lah. Projek tu memakan belanja yang tinggi, tapi kalau kita buat cost benefit analysis, impaknya sangat rendah dari segi apa kesan daripada belanja yang begitu tinggi kepada pengguna. Kalau setakat untuk pengindahan, untuk bagi cantik, tak akan bagi impak tinggi, kecuali kalau projek itu membolehkan orang untuk ada tempat yang berehat, untuk memberi kesenangan untuk berniaga and so forth. So saya rasa cost benefit analysis ni perlu diwajibkan untuk tiap-tiap projek berimpak ni. Mana kata cost bukan hanya dari segi berapa wang kita belanja, tapi apa kesan kepada masyarakat hasil daripada projek itu. Dan untuk rejuvenation, saya rasa ini memang trend di negara maju. Dia di sana dia panggil urban regeneration. Kawasan-kawasan lama ni, tapi kita perlu buat, bila kita nak bangunkan kawasan lama, kita kena pastikan tak ada aspek gentrification. Kita menghalau penduduk tempatan, kita bawa masuk penduduk luar, kita buat kondominium mewah. Jadi orang yang B40, orang-orang yang penduduk asal ni tidak akan benefit. Jadi bila kita buat cost benefit analysis, memanglah cost, dari segi cost kita untung, dari segi benefit untung kepada yang berpendapatan tinggi, tapi yang penduduk asal yang B40 akan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mitlan Samijo yang di-Pertua Persatuan Penjaja dan Pekedai Bumi Putra Wilayah Persekutuan. Yang pertama saya nak sentuh berkenaan kadar harga barang keperluan. Ini sebab apa? Di Malaysia ni terlalu banyak kartel daripada masyarakat terutama sekali orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam bidang ekonomi. Mereka ni menjadi kartel, maka barangan-barangan yang sampai kepada end user harga dia dah terlalu tinggi. Saya minta supaya kerajaan lihat balik kedudukan kartel ini supaya harga barang dapat dikawal. Itu yang pertama. Kedua, pembangunan yang tak seimbang di kepada peniaga-peniaga kecil, di mana kita terdapat 1.8 juta peniaga kecil seluruh negara. Apakah rancangan Malaysia yang ke-12 ini melibatkan 1.8 juta peniaga ini? Bagaimana cara untuk memajukan mereka? Sebab mereka ini sudah meniaga. Lebih mudah untuk kita jadikan mereka daripada peniaga kecil kepada usahawan. Saya harap supaya kerajaan mempunyai rancangan khusus untuk membangunkan mereka di peringkat terutama sekali negeri-negeri yang terbesar seperti wilayah persekutuan. Sebab di wilayah persekutuan terdapat lebih kurang dekat 3 hingga 40 ribu peniaga yang terlibat tiap-tiap hari. Yang kedua berkenaan dengan tenaga bekerja. Saya peniaga-peniaga ini menjadi masalah sebab warga tempatan ini tidak mau bekerja di sektor-sektor ini. Maka itu kami terpaksa menggunakan khidmat warga asing untuk bekerja di kawasan-kawasan peniaga. Tetapi masalahnya sekarang ni warga asing kita terpaksa bayar terlalu tinggi. Kita bayar satu hari ada yang 100, ada 120 ringgit sehari bagi setiap orang.
Jadi saya minta supaya kerajaan menyediakan satu latihan khusus kepada terutama sekali tentera-tentera yang nak resign, dan juga warga-warga kampung yang tidak mempunyai pekerjaan dimasukkan dalam latihan untuk kita guna pakai pekerja-pekerja ini. Jadi supaya kita mengurangkan penggantungan kita terhadap warga asing. Yang keempat, kita minta supaya pihak kerajaan tempatan, terutama sekali Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, supaya apabila nak membangunkan satu pusat penjaja itu, kita harap supaya dapat bekerjasama dengan persatuan-persatuan supaya kita dapat mencorakkan pembangunan tersebut demi kesesuaian keperluan peniaga-peniaga itu sendiri. Sebab kita nampak banyak food court yang dibina akhirnya tidak dapat diguna pakai. Sekian, terima kasih. YB Pungtri. Baik, saya ingat dah saya boleh jawab kot. Dia banyak ada lebih bukan 10 tadi kan, 10 soalan kan. Cuma saya akan ulas, ialah kita gabung-gabung kan. Yang pertama tentang penjaja, tentang pekerja asing kan. Ini memang masalah yang berterusan lah. Selain daripada kita menggunakan bantuan untuk kita menambah kemudahan. Jadi contohnya KPKT diberikan 50 juta khusus tahun ini untuk membina gerai-gerai dan kebanyakannya itu tumpuannya adalah Lembah Kelang. Kita juga perlu selesaikan soal bagaimana sebenarnya orang asing ini boleh berniaga, kerana kalau pada peruntukan undang-undang dan penguatkuasaan semata-mata, pihak penguatkuasa baik di BKL, baik polis, dia tak ada kerja lain lah. Dia sebenarnya tak terbuat. Jadi contohnya kerana you tangkap sekali, kemudian masuk dalam lokap, kemudian atas sebab apa sebenarnya mereka ini boleh didakwa? Pernah tak kita tanya? Sebab sebahagian besar yang berniaga tu sebenarnya ada lesen. Sebab dia pakai lesen orang tempatan. Jadi bila pihak berkuasa, baik PBT ataupun polis semak, dia kata saya sebenarnya bukan berniaga, saya pekerja kepada pekerja tempatan, saya sebenarnya orang pekerja dia. Jadi if you are a police ataupun di BKL, you nak buat macam mana? Adakah you akan bawa ini kepada pendakwa raya, suruh dakwa gini, ambil masa semua? Jadi akhirnya kita compound, dan bila call, sebab saya tahu semua ni, because saya melalui sendiri. I actually follow and see macam mana bila dia orang ditangkap semua ni jadi apa kan. Jadi pihak berkuasa akan telefon, dia kata ini majikan saya pun telefon orang tu, dia berniaga tapi dia kat Sabah. Jadi lesen memang lesen dia kata memang pekerja saya. The real issue juga yang kita kena tackle ialah orang-orang kita yang bekerjasama dan memberi ruang kepada perkara ini berlaku. So that's the part yang kita juga nak fokus. Dan salah satu sebabnya ialah kerana dia tidak ada undang-undang yang menyatakan bahawa bila orang pakai saya dapat lesen, dan lesen saya ini saya bagi kepada orang asing, saya kutip duit tiap-tiap bulan, benda tu tak salah. Mana ada undang-undang yang kata benda itu salah? Sebab itu juga kalau di DBKL kan, kita juga ada masalah yang mana rumah-rumah untuk orang B40 ni dapat, tapi dia bagi sewa ke orang asing. Dia duduk dekat Ulu Langat tu. Pun tak salah. Secara undang-undang tak salah lah. You hantar tangkap dia, lepas tu nak dakwa, nak dakwa macam mana? Tak salah. Tidak ada undang-undang yang mengatakan saya ambil kemudahan kerajaan
ambil duit bagi ke orang lain, itu salah di sisi undang-undang. So kita ada perkara-perkara ini yang perlu kita uruskan juga melalui undang-undang, yang itu kita sedang kaji beberapa undang-undang. Saya ingat semua ini bila dibuat komponen-komponen dia, insya-Allah maksudnya kita kena tanganinya secara menyeluruh, kerana kita juga ada satu lagi perkara isu, iaitu memang betul orang tempatan dia banyak tak kerja dalam benda macam ni. Kerana bagi dia gaji tu tak padan, ataupun sebenarnya kalau 100 hari gaji tu dah tinggi tau. Gaji tu sama tinggi dengan gaji engineer. Engineer sekarang budak-budak yang keluar universiti gaji dia 2,000 je. Kalau 30 hari kerja 22 hari sebulan, RM100 sehari, sama dengan gaji engineer lah. Tapi dia tak nak, sebab kerja tu tak glamour, tak seksi, dia tak nampak ada kerjaya dan sebagainya kan. Jadi ini juga maksudnya pandangan saya lah, bila secara menyeluruh perkara ini, maksudnya selalu ada kritikan yang kerajaan tidak mengambil tindakan drastik. Saya faham bila tanya drastik tu macam mana. Drastik ni maksudnya ialah kita tangkap semua. Now what happens bila kita tangkap semua? Kita tangkap dia, kita kena pergi sama ada letak dalam lock-up ataupun pergi letak dekat pusat immigration. Lepas tu kita kena bagi dia makan. Satu orang RM13 sehari. Duit siapa? Duit kita juga. Jadi tindakan yang disebut drastik itu, actually kita kena balancekan in both. Kita kena make sure kan, pastikan bahawa di segi pasaran dan orang kita juga ada yang nak buat kerja itu, sementara pada masa yang sama kita sukarkan orang-orang asing yang berniaga menggunakan kemudahan yang sebenarnya diberikan oleh rakyat Malaysia. So yang saya boleh sebut abang, those are all in progress. In fact, lepas ini saya punya next meeting 2.30 ialah untuk membincang rang undang-undang yang itu. Tapi ialah kita kena melalui proses kerajaan, kita kena semak undang-undang macam mana, boleh ke tidak. Cuma rakyat Malaysia yang duk bagi lesen dan rumah kepada orang asing ni, lepas ni jangan marah saya lah. Kalau for example undang-undang menyatakan perbuatan rent seeking, maksudnya kamu ambil kemudahan yang sepatutnya untuk kamu, tapi kamu Alibaba kan, dan kamu buat untung dengan bagi orang lain, benda itu sudah menjadi kesalahan jenayah. Ada orang yang sukalah, tapi ada orang yang tak sukalah, sebab maksudnya lepas ni dia tak boleh buat dah kan. Jadi ini semua proses-proses yang kita kena lalui. Pada masa yang sama betul juga kita kena memodernkan juga beberapa kegiatan runcit kita, kegiatan gerai kita, untuk kita menarik minat lebih ramai anak-anak. Dan itu juga insya-Allah memerlukan dasar-dasar melibatkan gaji, juga kita sedang fikirkan dasar-dasar melibatkan keusahawanan juga difikirkan, dasar-dasar juga yang melibatkan penjenamaan balik industri-industri kecil ini kan. Jadi insya-Allah semua ini kita tumpukan daripada peringkat ke peringkat, dan harapan kita ialah supaya kita ada penyertaan yang berterusan daripada yang muda masuk untuk berniaga semua ini, supaya bila kerajaan bantu yang dekat atas yang dah lama untuk mereka menskalakan perniagaan mereka. Kerana kita juga ada masalah ekonomi yang mana 97% kita ada 100% syarikat, ada 1.2 juta lebih lah perniagaan berdaftar. Daripada itu syarikat besar lebih kurang 3% saja. Syarikat sederhana, saiz sederhana hanyalah 2% lebih. 20% adalah syarikat kecil
Syarikat kecil ni maksudnya 50 orang ke bawah lah kalau perkhidmatan kan. 75% adalah syarikat mikro, maksudnya yang 5 orang ke bawah kebanyakannya berniaga di rumah. Sebab itu kita ada masalah bila kita nak naikkan gaji pun swasta ada masalah. Kerana syarikat yang mampu bayar ni hanya 5% syarikat ke atas tu je, yang lain 95% tu tak boleh. Jadi ini berbalik kepada soalan abang tadi tanya macam mana kita nak bantu usahawan-usahawan. Dari segi jumlah yang kerajaan peruntukkan dari setahun ke setahun memang besar. Cuma yang kita nak pastikan ialah bila bantuan dan bimbingan itu diberikan, usahawan-usahawan ini boleh meningkatkan skala dia supaya daripada syarikat mikro dia boleh jadi syarikat kecil. Dari syarikat kecil dia boleh jadi syarikat sederhana, yang sederhana tu jadi besar sebab kita nak push kan. Dia tidak boleh bantuan dan dana ini untuk hidup tiap-tiap tahun buat benda yang sama. Sebab selalunya itu juga berlaku kan, bila orang minta bantuan semua, dia sama ada minta bantuan dari segi sokongan dana dan sebagainya, kadang-kadang itu tidak meningkatkan skala mereka. Lepas 5 tahun dah dapat bantuan dan sebagainya, dia masih ditakuk lama. Jadi sementara kita fokus banyak kepada usaha-usaha menskalakan ini, kita juga nak pastikan bahawa mereka graduate ke peringkat yang lebih atas kan, dan itu antara fokus penambaikan lah daripada beberapa perkara yang. Jadi insya-Allah kami sedia maklum soal pekerja penglibatan orang asing dan meniaga semua ni. Jadi kita kena tackle secara keseluruhan dari segi undang-undang, barulah penguat kuasa boleh buat kerja. Kalau tidak letih dia lama-lama tu dia orang call, dia pergi tangkap, nak dakwa tak boleh. Akhirnya compound berapa 3,000, dia bayar cash 3,000 kat situ. Dia boleh lah. Yang itulah yang berlaku sebenarnya tiap-tiap minggu di KL ke, di Selangor ke, di Ampang ke kan. Jadi saya ahli parlimen di situ yang bersepadan dengan Ampang, dengan Kuala Lumpur semua. Jadi ini memang masalah harian kita. Dan sebab itu juga sekarang kita akan tackle setiap satu bahagian itu, cuma dia akan ambil masa sedikit lah kan. Tapi saya sedia maklum bahawa ini perkara yang perlu diberikan perhatian. Jadi Dr. Suhana tadi tanya pasal urban planning dan sebagainya kan. Biarlah saya mungkin bunyi sarkastik atau sinikal juga dengan kadang-kadang pendekatan kita yang dulu-dulu kan. Sebelum ini saya soalan yang sama jugalah, kenapa kadang-kadang kita ada bangunan MRT stesen itu yang cukup besar di luar negara. Stesen kita MRT atau underground tak besar macam tu, biasa je sebenarnya kan. Tapi nak boleh kesampai ke MRT tu macam tu lah, kadang-kadang walkway tak, itu dia tak convenient kan. Sebahagiannya juga dari segi ialah the total life cycle of the planning. So you are right, the planning tu obviously more often than not it can be quite disconnected, because when the scope was done, the scoping of public transport stations and nodes were done, dia tengok dekat dia je lah, sebab itu je yang masuk projek dia. Yang walkway semua ni bukan masalah dia, ni masalah di PKL kan. Ini bukan masalah prasarana ke MRT Corp, ini masalah di PKL kan. Jadi oleh sebab itu di PKL pula dia ada keutamaan dia ada kekangan dia semua, and there's so much that they can give for public transport macam itu kan. Jadi there is that disconnect, and I meet that kan. Jadi it's easier said than done, because that means that the scoping must happen at the planning stage, and to make sure that the model is financially sustainable, to make sure that you facilitate
you know, people who walk, pedestrians semuanya itu, we have to change the way the contract and financial arrangement is made, because most probably the scope must also include all the facilities to make sure that the take-up rate and ridership goes up. Semua itu tidak ada sekarang, and that's where we are. Sebab itu kita ada very expensive stations, and we have our MRT have perhaps the nicest stations in this region and in the world sebenarnya. And we a lot constructing the stations, tapi ridership dia rendah juga kerana there's this issue about last mile and first mile connectivity kan. We can't change that because that happened. Jadi what we can do, sebab itu saya sebut tadi, what we can do in RMK 13 dan sekarang is to focus on first mile and last mile connectivity. Kalau itu termasuklah selain daripada buses and how to bring all this network together, but if it's also about pedestrian and getting more people to walk, to be fair, it has to be done at the federal level as the policy, then it will cascade either through DBKL, local council dan sebagainya. So it's good perspective that we'll definitely have a look at it. Of course, we have financial constraints, but when we look at the next wave of public transport infrastructure for KL, that also includes pedestrian walk dan sebagainya, and for us to not just see at MRT ataupun rolling stock saja as public transport, is actually the whole facilities and nodes going through this central station ataupun MRT station dan sebagainya. So I take note of that, and insyaAllah the best that we can do dekat EPU is when we develop the macro policy, that means that we make it very specific, that when we talk about public transport, we talk about all, even the first mile and last mile infrastructure, not just the main connectivity. Ada mungkin 2-3 soalan lagi sebelum kita kena berhenti. Assalamualaikum. Mungkin saya boleh mulakan dulu untuk sesi kedua. Saya Landscape Architect, Profesor Madya Landscape Architect Dr. Nur Atia Ismail, Presiden Institute of Landscape Architects Malaysia. So terima kasih banyak atas sesi libat urus pada pagi ini. Apa yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan lanskap di negara kita. Alhamdulillah, with apa yang kita dah ada sekarang, kita nampak daripada zaman 90-an hingga sekarang, Kuala Lumpur terutamanya telah berkembang maju dan hijau serta cantik. Dan kalau kita nampak sebagai seorang arkitek lanskap, kita nampak landscape pada waktu ni boleh kita katakan adalah untuk orang kaya saja. Orang berada akan dapat duduk rumah eksklusif with all the good landscapes dan sebagainya. Tapi untuk low cost housing, kita masih ada kekurangan dari segi keperluan untuk mereka mendapatkan green infrastructure, terutamanya padang-padang untuk bermain bola. Bukannya kita kata a very exclusive parks pun, just a basic necessity. Sebagai macam kita kata apa, oh I give you house, you stop there. Padahal kita tahu apabila masyarakat tidak gembira, they don't have a good health, that will definitely reflect the economic values of the country. Jadi saya berdiri dekat sini, saya nak minta untuk kerajaan tengok keperluan memberikan kecukupan green space kepada masyarakat, terutamanya pada B40 dan yang golongan yang kurang lah. Sebab landscape, sekali saya katakan, landscape bukan untuk orang kaya sahaja. Landscape adalah untuk semua. YB, please consider this and let us help you to green the nation and bring Malaysia to another level with a better green infrastructure. Thank you so much. Halo. Assalamualaikum YB. Saya daripada Persatuan Pemilik Tanah Waris Tanah Kampung Baru. YB, Kampung Baru ni ada tanah seluas 230 ekar
yang masih ketinggalan di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, tidak dibangunkan. Masalah kami, untuk membangun tanah kampung baru, pihak kerajaan menyerahkan pada tuan-tuan tanah yang tak ada duit ni untuk memajukan tanah kampung baru. 100 tahun pun tidak akan berlaku, tuan. Jadi apa kami minta, kalau boleh, biarlah ada pihak perancang bandar, khususnya unit perancang ekonomi terlibat sama dalam pembangunan kampung baru. Sekarang ni pembangunan kampung baru diserahkan kepada pembangunan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Mereka cuma fasilitator sahaja, tidak memikirkan apa masalah-masalah ekonomi dan sebagainya. Walhal Kampung Baru ialah kawasan betul-betul tengah bandar yang boleh membantu YB untuk membangunkan seluruh negara, kerana Kampung Baru ni ada nama di seluruh dunia. Dan saya rasa itulah tiba masanya untuk tahun 2013 memikirkan tanung Kampung Baru ni dalam bentuk ekonomi bersama. Unit perancang ekonomi kena involve bersama kami untuk bersama penduduk membincangkan bagaimana kita boleh majukan Kampung Baru bersama, supaya hasilnya akan dapat dinikmati oleh tuan-tuan tanah dan juga pihak persekitaran. Baik, itu saja Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih YB atas kesempatan untuk libat urus hari ini. Saya Mazrina Abdul Khalid, Town Planner Mazrina Abdul Khalid daripada Pertubuhan Perancang Malaysia. Ada beberapa perkara yang saya nak sentuh. Yang pertama adalah melalui kesimpulan daripada perbentangan tadi, I'm quite happy to see that the dasar pembangunan negara, keutamaan akan diberikan kepada 3 principle of sustainability lah, which is economy, alam sekitar dan juga social. Tapi saya minta kalau boleh kita lihat juga dari segi daya tahan, which is the resiliency of the city and the people, so that when we hit with another issues or disaster, we will be able to rebound back very quickly without even to wait a lot longer lah ya. Yang keduanya, ia menyatakan dekat sini, kesimpulan adalah pelan pembangunan negeri dijajarkan dengan pelan pembangunan nasional ya. Actually to also sentuh juga mengenai perkara seperti the first mile, last mile and also mobility secara menyeluruh. Sebenarnya pelan perancangan di Malaysia kita ada quite structured plan lah dari segi perancangan from national to the city level. So kita ada rancangan tempatan, rancangan struktur, rancangan fizikal dan sebagainya. Di peringkat rancangan tempatan, perancangan dari segi pengangkutan termasuklah active mobility telah pun dirancang, dan kesemua PBT pun telah pun setakat ini ada rancangan tempatan kecuali Pulau Pinang. Kesemua PBT dah ada. Saya rasa isu di sini dan ada juga PBT yang telah go extra mile buat study atau kajian yang terperinci untuk first mile, last mile. So the alignment ni bukan sahaja the main document, tetapi ada dokumen-dokumen yang berasingan lagi yang telah pun melihat dari segi penelitian. Isunya adalah prioritization of implementation. Sama ada there is money to develop or to implement apa yang telah dicadangkan. Kalau nak tengok kan quite extensive and quite detail dah in terms of perancangan, daripada stesen ke mana pusat-pusat tumpuan tinggi dan juga ke rumah-rumah, so that the last mile or the first mile will be actually considered dari segi covered walkway, safe walkway dan sebagainya. Saya juga nak menekankan sebenarnya kalau boleh RMK 12 or to the 13 to also align with sustainable development goals, kerana di dalam 17 SDG yang telah dirangkakan, yang mana it is actually Malaysia also subscribe to that, telah ada pun targets dan indikator yang boleh membantu kita untuk mengukur kemampanan. Kan contohnya dari segi SDG 11 yang mana inclusive cities and communities, dia punya targets ni quite specific, yang mana to achieve affordable homes and also to achieve accessibility to public transport dan sebagainya kan. Secara tak langsung, jika semua bandar di Malaysia 144, bukan sahaja tiga yang dinyatakan di sini, 144 bandar di Malaysia dapat mengeluarkan voluntary review
kepada melalui EPU sendiri, bolehlah kita secara tak langsung menyukat dan tahu ke mana kedudukan bandar-bandar ini. Dan juga ada juga di dalam SDG 11A, alignment to the policy. So basically kalau kita boleh align juga RMK 13 nanti towards SDG, then it would be easier jugalah. Dan YB ada menyebut mengenai kita towards sustainability, towards mitigating climate action dan sebagainya. Di Malaysia kita juga ada dokumen National Roadmap for Low Carbon City. So basically aligning RMK dengan itu juga boleh kita harapnya dapat align dengan lebih dekat lagi lah. Sekian, terima kasih. YB, my name is Daniel Doty. I'm from Labuan. I'm with the Labuan Chamber of Commerce. I'm going to throw you a curveball because I know that most of the time here, most of those people asking will be from KL. So this is specifically from Labuan. I'll just put up some stats. 86% of oil and gas operation in Malaysia runs through Labuan. We are the second highest GDP per capita. We also was announced last year, I think, was the most happiest state in Malaysia. Happiest state in Malaysia. All right. Despite, I know that only one person who just come out here does not mean that there's no issue. All right. But there's also issue relates to institutional governance. For example, certain government agency reporting to the states, while some other reporting to federal. It creates uncertainty in terms of the administrative direction and policies. We experience that, and it also make it so difficult when it comes to ease of doing business in Labuan. You talk about renewable energy in Labuan. You talk about renewable energy. But in Labuan, all I need is stability of energy. We don't have enough energy and enough power supply or water supply. We have issues with water supply as well. Having said so, it's not really an issue about money when it comes to Labuan, because 86% of oil and gas operation runs through Labuan. You make a lot of money through Labuan. And the fact is, those resources are through Sabah and Sarawak. Technically speaking, we are accomplice to a thief. Some people would argue that way. So what we need in Labuan are the basic infrastructure to be in place. Having said so, the critical challenges in Labuan, what is imperative, the fundamental issues that really need to be looked at is the critical mass issue. We don't have critical mass. We have issues regards to vessel connectivity that's getting lesser. There is, we also, like I said, second highest employment. The question is, what is the strategic plan does the Department of Federal Territory of Labuan have in place to address fundamental economic issue relating to critical mass, increasing critical mass? Having said so, there are a few points that I would like to suggest since you are just planning for RMK 12. Number one is to repurpose the abandoned 85 million build up the failed Labuan Halal Hub to a free commercial zone. Having a free commercial zone and in situ area would help in bringing investment in Labuan. They will create job opportunities, and you know the song. We like to also look at perhaps to relocate the new Ro-Ro ferry terminal to Labuan Tanjung Aru, connect it to Mempakul. Current route to connect between the mainland Sabah to Labuan, it takes 2 hours. If you move to Tanjung Aru to Mempakul, it takes 45 minutes. So that is a huge turnaround that would help to create urbanization and position Labuan to a much more effective logistics center. And when you talk about connectivity for flights and whatnot, we can negotiate better when there's urban push towards Labuan. And also put Labuan much more in a value proposition to the mainland state compared to they seeing us like a competitor. I would like to also suggest to establish the passport facilitation center. There's one established in Dubai, in Wafi Mall in Dubai. In the past, a lot of politicians talk about having a consulate in the state of Sabah. There's a lot of Filipinos in the states that are required to do passport related issues, right? Renewal. A lot of them have to fly to KL, or they cannot get out of Sabah to fly to KL. You have to wait for them to come to Labuan.
But I would like perhaps to help to increase the number of people coming into Labuan, the Filipinos that is in Sabah, to come to Labuan and to go through the passport facilitation center. They will spend the nights, the weeks there to wait for the passport, the documentation and whatnot. That would ease out as well. So it's critically, what matters is that the planning that you're going to have in the next year or so, 4 years or 5 years or so, is that if you can really put a more focus towards strategies that focuses on critical mass, industry, policies that pushes that. That's all really. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YB, salam sejahtera. Saya Fazli Haji Boyong daripada Majlis Perwakilan Penduduk Zon Titi Wangsa. Saya ingin sentuh dari segi high impact ekonomi, iaitu RE. Kita bukan RE saja, ada macam-macam high impact ekonomi through environment, renewable energy. Kita merupakan pengeksport kedua terbesar feedstock, iaitu daripada pomer, daripada slush dan juga UCO ataupun dipanggil used cooking oil. Tapi mengapa tidak dibuat terus biodiesel di sini? Dulu biodiesel memang ada tempat di Malaysia, tapi mati. Pada tahun 1998 hingga 2000 kita mati. Kebanyakan sekarang industri biodiesel di Europe dan di China, dan kita hanya jual feedstock saja. Soalan saya, apa ya benefit yang boleh kerajaan lakukan supaya industri biodiesel ini dapat dibangunkan semula, di mana industri berat mengguna biodiesel. Di Malaysia saya rasa hanya B20 saja. Di Europe sudah B100, China sudah pergi B100. Mengapa kita masih B20 padahal kita pelupur biodiesel dulu? Dulu di BKL pernah guna, tapi saya sama ada masih diguna biodiesel atau tidak, saya kurang maklum. Tapi benda ni merupakan seperti YB kata, merupakan high impact ekonomi, dan diharap kerajaan ada perancangan di Malaysia kedua dan ke-13 untuk bangunkan industri biodiesel. Merupakan industri terbesar. Kami panggil black gold sebab dia punya jualan feedstock ini saja merupakan kedua tertinggi selepas minyak masak, biodiesel. Dan mengapa kita tak mengambil inisiatif ini untuk membangunkan industri biodiesel? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimi Abdul Rahman, Majlis Perwakilan Penduduk Parlimen Batu. YB saya ada ke? YB Batu tak ada Tak ada Jadi saya nak menyentuh tentang kediaman B40. Rata-ratanya B40 ni tempat tinggal mereka ialah di PPR. Saya nak sebut ialah PPR dalam Parlimen Batu. Terutama sekali saya nak fokus satu PPR saja, iaitu PPR Batu Muda. PPR ni sebenarnya bagi golongan B40, rumah tu dah okey lah, sesuai lah yang sebenarnya. Walaupun sekitar 700-800 kaki persegi. Kita jaranglah dengar masalah gejala sosial ni berlaku lah. Bukan tak ada, tapi jarang-jarang dengar. Jadi penempatan tu is okey, boleh, rumah sesuai. Tinggal lagi prasarana saja yang agak belum sempurna, boleh ditingkatkan. Saya bagi contoh PPR Batu Muda. Saya ada dalam grup PPR tersebut. Isu yang main hari-hari, tuan-tuan, saya baca aja. Hari-hari 3-4 isu. Nombor satu sekali, parking kereta. Nombor dua, masalah lift. Nombor tiga, kucing. Tak apalah, kucing tu biarlah ya. Kita kata lift memang cap ayam. 15 tahun cap ayam, bayangkanlah Muhammad. Jadi saya harap masukkan dalam rancangan selepas ini, tukar semua lift, bukan PPR Batu Muda, semua PPR wilayah persekutuan. Satu. Yang keduanya, parking kereta.
Saya tengok PPR lain, parking dia dah smart dah, bertingkat. Kenapa Batu Muda sampai hari ini dah 15 tahun tak ada lagi? Bukan tak mohon, dah mohon. Jadi pihak di BKL semak balik permohonan kita tu. Dan yang terakhir sekali ialah masalah tempat ibadat orang Islam. Kita di PPR Batu Muda tu semayang ni YB bawah flat tu je. YB bayangkan bawah flat tu ada besar ni palung najis tuan-tuan. Besar di bawah flat tu bersambung-sambung. Di dalam itulah masyarakat Islam menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada bawa permohonan kita kerja kepada DBKL 2021 sampai hari ini dah 3 Perdana Menteri dah. 3 ke 4? 4 4 3 1 4 Perdana Menteri dah. Saya harap Perdana Menteri yang ni Tak, tapi kalau 2021 baru 3. Abang bawa tu 2021 ke 2018? Kalau 2018 4, kalau 2021 3. 2021 saya tambah je berapa Perdana Menteri tu. Itu tambahan saya je sebenarnya. Tapi saya harapkan PM10 PMX lah, terutama sekali YB dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, semak balik permohonan saya. Sebab plan apa semua dah ada, tempat semua dah ada. Kalau YB nak tengok kita kerja saya ada lepas ni, kita jumpa lepas ni Dia berapa tu abang minta? 1 je. Yelah, 1 berapa kos dia? Itu saya tak adalah sebut kos lah. Kita Tak apa minta je. sebab yalah dia akan melalui semua tu, tapi lepas pun kita akan inisiatif kemudahan rakyat. Maksudnya kes macam inilah, kalau kosnya itu di bawah 200,000 ke bawah, mohon terus melalui website, kita orang tengok, kita orang lulus, kita suruh agensi pelaksana buat terus. Tapi kalau kos dia mahal 3 juta, tak boleh lah, dia kena melalui proses dia semualah. Tak, agensi tolong jawab lah. Ini senyap ya, jadi kita masyarakat cari saya ya. Mana Tuan Haji? Mana Tuan Haji? Apa saya nak jawab? Jadi saya harap PBT Dewan Bandaraya lah, semak balik. Nanti kalau nak jumpa saya lepas ni boleh, kita kerja tu ada kat saya ni, boleh tengok contoh aja. Nak ambil satu boleh, saya ada 2 kopi. Bawa lah balik, kaji dan laksanakan jugalah masa PMX ni. Sekian, terima kasih. Ada berapa? Ada 3, 2 lagi, ada 3 lagi. Okey, Assalamualaikum YB dan selamat petang. Ada isu tentang peniaga kecil. Saya wakil daripada PMKL, iaitu pengurusan Pasar Malam Kuala Lumpur, yang mana separuh daripadanya dah dibahaskan oleh Datuk Rosli, peniaga Bumi Putra. Saya nak terbitkan satu isu, iaitu isu tentang kalau warga asing boleh didakwa, tak boleh didakwa. Ini warga negara yang boleh didakwa. Contohnya, kami peniaga-peniaga pasar malam membawa kenderaan, iaitu van ataupun kereta, di mana di kenderaan van tu mesti ada satu cop logo company, di mana setiap 6 bulan sekali dia akan test. Setiap kali 6 bulan tu mesti ada proses, iaitu dengan Puspakom. Masalah dia, kalau kita nak buat renew baru dengan Puspakom ni, dia mesti ada ulat di situ. Memang payah nak lulus lah. Cuma saya minta kepada pihak YB ataupun pihak Jabatan Pengangkutan, pihak polis, supaya benda ni diambil pertimbangan oleh Menteri untuk kenderaan van yang berniaga di pasar malam. Ini ekonomi Bumi Putra kecil, supaya pendaftaran van tu dihapuskan ataupun diberi kelonggaran untuk cop 1 tahun sekali, jangan 6 bulan sekali. Kalau 6 bulan sekali, isu dia membebankan kita peniaga kecil. Setiap kali nak pergi test, setiap kalilah nak kena buat untuk sampul surat di bawah. Kalau tidak, memang tak lulus-lulus. Kami ni setiap kali lalu kat jalan, mesti ada blok, dia ditangkap dan boleh didakwa. Warga asing tak boleh didakwa, tapi warga tempatan boleh didakwa. Ini saya minta
YB tolong pertimbangkan kepada Jabatan Pengangkutan supaya memberi pelepasan kepada kenderaan-kenderaan van ni yang untuk masuk ke pasar malam. Dia tak bawa berat pun, bawa nasi lemak je, kadang-kadang bawa laksa je, tapi nak kena cop. Bila cop, tak cop, dia cop kita pula. Jadi minta Kementerian Pengangkutan tolong selesaikan masalah. Kalau boleh, benda ni, isu ni saya dah bawa kepada kerajaan yang dulu, sampai sekarang pun tak masih macam tu lagi lah. Kami setiap 6 bulan sekali memang kena sambung surat lah, kalau tidak tak lepas. Itulah, terima kasih YB. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haji Roslan. Saya daripada Pengasih, Malaysia. Jadi saya tak mahu banyak cakap lah, ulas. Jadi saya mohon dicadangkan dalam bahagian kedua RMK ni supaya dapat dimasukkan bantuan dana untuk menangani kejadian sosial di Kuala Lumpur khasnya. Tetapi khusus untuk remaja. Saya daripada Pengasih sendiri, 80% our client semua remaja 25 tahun ke bawah. Dan 80% from them semua ada masalah mental disebabkan oleh penagihan dadah. Remaja di KL bukan hanya penagihan dadah je. Banyak. Ada yang gangsterism, ada yang penting sekolah, ada yang drop out from school. Yang drop out from school ni apa kita nak buat pada mereka? Nak biar begitu saja? Kan? Pergi kepada arah negatif punya vibes. Dan juga anak luar nikah. Kita ada juga. Kita kat Pengasih ni kita terima. Kalau remaja tu mengandung kita terima. Kita ada women program. Kan? Dia terima dia, masuk dia dulu. Pasal dia ada banyak masalah, isu-isu. Dan oleh itu saya cadang supaya kita banyakkan ada treatment, rawatan dan juga prevention untuk remaja sendiri di sekolah-sekolah. Dan kita boleh juga transform remaja yang bermasalah ni menjadi seorang masyarakat yang bertanggungjawab balik. We can do it. Pengasih can do it because we have done that nearly 31 years. Terima kasih Pak Iwi. Ini last soalan lah. Assalamualaikum Pak Iwi. Saya Datuk Zahim Abakri dan hari ini saya pegang 3 topi saya rasa. Saya dijemput sebagai timbalan Presiden Badan Warisan Malaysia. Saya juga seorang penggiat seni di Kuala Lumpur selama lebih daripada 40 tahun. Dan saya juga seorang anak KL sejati. Jadi saya ada bukannya soalan sebenarnya, satu peringatan sebab pagi ni saya tak dengar perkataan warisan kesenian atau budaya disebut. Dan saya rasa ketiga-tiga dulu ada kementerian, sebenarnya Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. Tapi warisan dia sudah gugur, tapi masih ada Jabatan Warisan Negara di bawah MOTEK. Dan peringkatannya jangan lupalah warisan bangunan terutamanya di Kuala Lumpur, kegiatan seni dan juga kegiatan budaya di Kuala Lumpur. Terima kasih. Baik, saya cuba jawab lah saya jawab Datuk Zaim punya dulu sebelum Datuk Zaim keluar. Kan. And sebenarnya dia juga berkait dengan tadi Tuan Haji tanya pasal PPR dekat Batu Muda kan. I asked the same questions when I was out of the government. Kenapa kita begitu leka dengan soal maintenance keseluruhannya lah, maksudnya maintenance bangunan kerajaan, maintenance ialah bangunan warisan dan sebagainya kan. By now I know it's simple pure lack of fund. And over the years bukan saja soal bangunan warisan, bukan saja soal lift dan sebagainya, malah jalan-jalan pun over the years memang peruntukan maintenance dipotong sedikit demi sedikit. Sebab itu I think over one generation kita realise kenapa jalan makin berlubang. It's
pure lack of funds, kan? Jadi sebab itu bila kita ada town hall begini, I fully agree with you that no doubt bahawa banyak benda yang nak kena buat ni. Yang minta jalan kaki kena minta jalan kaki kena ada, yang minta biking lift, yang tadi pasal green in the city semua, kan. And this is the biggest challenge. All of these yang dibawa are right smack in the policy. So it's no longer a policy issue sebenarnya, it is resource issue, kan. Dan resource issue itu sebab itu walaupun most of my answers so far di sini ataupun di luar mungkin tidak ada yang senyum gembira lah, because there is no shortcut to it. We have to fix our fiscal and macro position. It's only when we fix our fiscal and macro position then we have the space to reallocate and prioritize. Sebab dalam keadaan sekarang, kalau tengok Labuan tadi, kan, dia punya senarai ni panjang tu. Labuan minta satu jambatan contohnya daripada Labuan ke Sabah. I mean, it makes sense, you know, kalau buat cost benefit analysis ada semua, but it will cost us 6 billion. In between that 6 billion and paying for other things, dia punya senarai panjang. Macam Tuan Haji tadi yang daripada PPR Batu Muda, kalau di kawasan bandar, kan, memang betul kita punya masalah ni ialah masalah lift. Di mana-mana lift, kan. Masalahnya the lift punya funding and maintenance model tu, kalau kita tak berhati-hati, it can pull down the whole country. You know why? Satu lift yang 15 tingkat ke atas tu sekali tukar 1 juta lebih. So kalau ada satu PPR, ada 5 lift, yang itu 5 juta, ada berapa PPR? So, you know, it's like billions that we have to put. And saya tak salahkan siapa-siapa, because bila kita bina bangunan flat semua ni dulu, I don't think kita ambil kira the funding model. And the funding model masa itu ialah kita ingat kita boleh kutip daripada maintenance fee 40-50 ringgit sebulan, and we thought that it would be enough. Dia banyak pitfall daripada yang itu, kerana yang bayarnya 20-30% je. 20-30% yang bayar itu hanya boleh bayar untuk kutipan sapah saja. So maintenance pun tak boleh buat, eventually rosak. Bila rosak, akhirnya kerajaan kena suntik wang. Masalahnya bila you suntik wang satu, you kena berlaku adil kepada semua. And dia semua cerita ni berkaitan dengan semua. Longkang pun macam itulah, lift pun macam itulah. Jadi akhirnya memang setiap tahun senarai dari segi maintenance saja. And we are not even talking about investment in productive sector that can bring up, kan. Jadi dia akan jadi chicken and egg. And sebab itu, you know, I have not been popular bila orang tanya, because I won't promise duit sana duit sini. We have to accept that we have to change a lot of the ways we do things. Contohnya tadi soalan yang pertama puan tanya tadi pasal green. Memang kalau ikut plan SDG sustainability green semua ni memang all in the documents. Why it didn't happen? Many. Because to prioritize between building a park or taman and membaiki lift, then government, baik local authority ke apa, will prioritize the lift first. And setiap tahun this process gets longer and longer and longer. Jadi sebab itu saya juga minta kita faham, and I was in your position outside sebenarnya. And we wonder kenapa, you know, this is common sense, kenapa tak buat. And saya juga faham, if I were, you know, over the years sebagai pegawai-pegawai kerajaan, payah nak jawab, because orang tanya, pegawai-pegawai di BKL tak boleh kata, tanya menteri lah, duit tak ada. You mana satu kau nak suruh kita orang buat ni? Senarai ni panjang, kan. Of course that is the situation now. Sebab tu I think
we have to see how we do things differently. The model has to be, some of the financing model too has to be done differently. That's why I was talking about urban rejuvenation tadi, because I think untuk kawasan macam KL, Greater Klang Valley, where there is a lot of interest for investments, there can be ways that we can develop a business and financing model that can cross-subsidize and pay for some of the things that we want for everyone, but from government coffers we cannot do it. Kalau kita tunggu queue ni sampai 20 tahun lagi tak ada kan. Jadi the good thing is it forces us to be a lot more creative with the way that we look at things, but it must begin with the discipline, and that discipline must begin with prioritizing. Jadi kalau macam yang lift dekat Batu sebenarnya, I think we'll send, kita tengok, and we have all this. Kalau kawasan saya dekat Pandan, memang saya ada permintaan lift ni panjang. Sebab itu I more or less tahu lift 15 tingkat berapa, lift 4 tingkat berapa harga dia. Sebab memang tiap-tiap bulan saya kena tengok yang mana dulu saya boleh utamakan, because is a financing model. Kerana strata punya isu ni memang tak mampu untuk dibayarkan. Very quickly, tadi soalan-soalan yang berkaitan dengan Labuan, I think we take note, kita masuk, but as I say jugalah, certain things tu dia will go through the priorities. Priority untuk Labuan dan Sabah sekarang is on the water and electricity. Jadi bila YB Nick, NRCC berbincang dengan kerajaan negeri Sabah, the focus now is on water and also electricity, and whatever that is planned to stabilize the Sabah will also take into account Labuan jugalah. There was a suggestion that we relook at the realignment of Pan Borneo, supaya kita make sure kan it takes into account connectivity to Labuan juga, even though it's not pelabuhan, it's not jambatan, but at the very least it must cater for the highest rate of traffic daripada Labuan ke Sabah. Soalan pasal biodiesel tadi, it worked well in Indonesia dulu because biodiesel was used to mop up extra palm oil. Jadi sebab itu dia mandated B20, B30, because bila harga CPO goes down, it will push more kepada biodiesel kan. Di Malaysia, it's slightly more difficult to do that because of our heavily subsidized RON 95. Jadi kalau you fikir pasaran kan, you want to push biodiesel, and people have to retrofit their engines. They take the risk with the engine, they have to retrofit. Kecuali the biodiesel is so heavily subsidized, even more, only then the market makes sense. Because otherwise people will say, why would I retrofit my engines to take B20 ke B30 ke? Because might as well I just keep to RON 95 kan. So that explains to a certain extent, while I think the YB Teresa dekat sini under her portfolio dulu, it's not my expertise soal biodiesel semua ni, but that's basically my view why dia tidak semudah to push biodiesel volume in Malaysia as it was in Indonesia kan. But I think you are right juga in terms of, even if you're not talking about biodiesel from palm oil punya perspective, daripada used cooking oil, especially on SAF, sustainable aviation fuel tu, there's a lot of potential. And we send most of our used cooking oil to Singapore. That one we know. Jadi I think the facilities and refineries that can start mopping the volume for used cooking oil in Semenanjung, the first one I think Petronas punya will come on stream maybe 2026, and the one maybe 2027 begitu.
So it is already in the planning that instead of being sent to Singapore, it's being used in Malaysia. And cuma now, and this goes to all PBT, syarikat swasta dan sebagainya, this is the time to build that value chain for collection. Supaya use cooking oil daripada gerai lah ke rumah ke apa, because we don't have that value chain lagi. Value chain yang ada sekarang ini ialah where private companies sign a contract, dia ambil daripada all these big companies semua, collect, hantar kat Singapore. We will be working to see how we can incentivize and build that value chain in time for SAF plants coming on stream 2026 and another one I think 2027. So it's on the radar. Cuma I think the biodiesel tu susah. You want to push it to B30 ke, you know, there is also the question of supply and demand dalam market, and our CPO inventory and volume is just not as big as what you have in Indonesia. Jadi sebab itu, yeah. Yeah, true. Cuma the supply and demand must work, and that's the bit yang kalau the most sensible in terms of volume is CPO, kan? The most sensible because large one, the volume dia lagi kecil, dia lagi specialized, kan? Jadi if government were to focus and to pump money and push the volume, it makes sense untuk CPO punya biodiesel lah. The ones yang ada tu will continue, and I suppose private sector will take it up. Cuma if you are competing dengan similar ones daripada Indonesia semua, it's difficult for government, you know, if the private sector expect governments to subsidize or to create the demand by subsidizing and making it cheaper supaya lebih banyak lagi orang pakai in the country, that I think we will have a problem. If you want to export, that means that it has to be on the strength, on competitiveness of your pricing and your quality, because you have to compete dengan the rest. Kalau we expect governments, and usually bila kita bercakap pasal making it an industry, people expect governments to create the demand di dalam negara ini, just to create the scale, and then once you get the scale, the industry can grow. I think we have to be careful on that juga, supaya, because you know, from our perspective, there are other ialah basically RE fuels yang perhaps fit more strategic intervention than, you know, very specialized ones. But I think if anything, just push it to us, we'll have a look at it. That's what we do at EPU. We'll look at the market demands and then, you know, if it fits, then we'll see how it goes. But selalunya yang orang hantar kat EPU tu selalunya the market dia tak sampai that national scale tu lah. Very quickly, I think soalan tadi daripada Datuk pasal pengasih, dia tak dollars and cents dari segi bangunan dan sebagainya, but yes, you know, in our midterm review, and in fact even in the economic narratives that we are building, basically you know, the soft aspect of society dari segi ialah social issues, dari segi resilience, jati diri, the progressive and civil outlook, that is actually the topmost priority, because we can talk, nothing will happen. You can plan segala-galanya RMK 80 as good as possible, allocate as much money, but the real enabler is the people. And it takes a certain mindset of a certain
value system for it to happen. So it's not the same nak cerita pasal berapa juta gini-gini, but it is the key aspect planning in the KSP. Jadi saya ingat cukup di situ. I think it will get hotter last year. Habis satu lagi, nanti saya tak boleh tidur malam ni kalau saya tak cakap habis. So okay, sebenarnya bila balik kepada landscape tadi tu pada pokok-pokok, mungkin kerajaan boleh tengok dari segi landscape ataupun pokok ni is not just a fund that government has to prepare for the people. Tapi sebenarnya landscape ni boleh generate money kepada country, terutamanya dari segi carbon trading dan juga carbon offset. So yang tu boleh generate income to country, to our country, dan juga untuk the public as well. So jadi mungkin boleh tengok, the more we plant trees, the more we get money sebenarnya. So jangan tengok dari segi tanam pokok kita perhabis duit, but when you have greener landscape, you are actually going to be richer bila kita negara lebih kaya bila dapat memonopoli carbon trading di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Yes, that is being looked at. We have to firm up and finalize kita punya carbon pricing, carbon trading. We have to bring it down to the masses. So all that is in RMK. All those are policies, and we are working with different ministries lah, with NRCC. Then I think once we have that, there will be a clarity. Then kita boleh align lah, so that the net cost benefit analysis too also reflect. But for that to happen, we need to get the carbon pricing mechanism, at least domestic punya for us to track semua. So that is actually in the planning lah. Jadi I hope I didn't leave anything too much tadi. Thank you so much. Ada satu lagi pasal kampung baru. Okay ya, pasal kampung baru. Pasal kampung baru ni, satu ialah tanah dan title kampung baru tu is even more complicated daripada tanah title biasa. Sebab tanah title kampung baru tu is Malaysian agriculture, Malay agriculture settlement lah. Jadi dia soal title tu panjang kan. Jadi pandangan saya, sementara soal badan mana yang terlibat, EPU ke, MOF ke, siapa masuk, I think itu the easy part sebenarnya. The planning can be done semua, but the dollars and cent must work. And the dollars and cent ni memerlukan bila tanah itu titlenya ialah dengan pemegang MAS, maksudnya dia kena perlukan persetujuan semua tu. Isu dia ialah the dollars and cent, all it takes is 20 orang to block, dia tak jalan kan. Jadi itu keadaan dia sekarang. Dalam konteks itulah yang saya sebut that we really have to see our urban rejuvenation legislation, because we must draw a line that up to a certain level for the benefit of the majority, then some projects must be allowed to continue and governments can regulate begini-begini. Kalau tidak, dia boleh block sampai habis 300 tahun pun tak habis lagi. In fact, katakanlah government kata kami nak bagi 3 billion, bagi 3 billion, akan ada orang kira-kira kata 3 billion tak nak, kami nak 4 billion. Sudah 4 orang nak 4 billion, tak jadi lagi, you letak lagi kan. So to me, the dollars and cent tu can only work and it can only proceed kalau kita resolve this whole issue about the requirement that 100% must agree to a rejuvenation plan. Dan itu jugalah yang kerajaan akan tengok, kerana dia bukan saja applicable to kampung baru, dia applicable to many parts of KL sebenarnya. Otherwise kita tak boleh nak bawa private investment to redevelop KL ni, kerana all it takes 3 orang blok sebab dia nak tanah dia 5 billion, orang lain setuju 3 billion, dia nak 5 billion. And that usually happens lah kan. Jadi insyaAllah we will look at it. People are not going to be happy. Ada je yang tak puas hati lah, because they have to agree to the voices of the majority. Cuma how exactly kita nak legislate semua tu, that's the process we are going through that. So insyaAllah, not so much pasal EPU ada kat situ ke tidak, let's focus on that stumbling block dahulu,
and there must be a government decision and government law for that, then baru kita boleh percepatkan. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. Saya takut nanti orang marah, panaskan semua sebagainya. InsyaAllah we'll continue, dan semua jawapan tidak boleh menjawab semua, but your feedback helps us to realign, supaya bila kita tengok tu dia bukan daripada dasar semata-mata, but it's also the practical aspect yang stakeholder seperti penduduk perlukan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.